Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Arif Islam, dan pada hari ini saya hendak berkongsi satu resepi yang saya ilhamkan sendiri, iaitu nasi goreng bunga kantan dan pucuk keledek. Jadi disitulah uniknya nasi goreng saya ini menggunakan dua bahan utama, iaitu bunga kantan dan pucuk keledek. Bunga kantan biasa kita dengar dan saya rasa majoriti orang tahu apa itu bunga kantan. Tetapi specialnya nasi goreng saya ni bukan menggunakan bunga kantan yang biasa kita tengok kat kedai tu yang berwarna merah. Bunga kantan yang saya guna dalam resepi nasi goreng saya ini berwarna putih. Sangat unik dan sukar jarang dijumpai bunga kantan berwarna putih. Rasanya sama saja dengan yang berwarna merah, cuma bagi nampak unik, saya gunakan yang berwarna putih. Kira bolehlah tu, jadilah kan, supaya nampak unik. Dan biasa bunga kantan ni kita boleh jumpa dalam resepi dalam kuah laksa Penang ataupun dalam laksa lemak Kelantan pun ada dijadikan sebagai ulam untuk dimakan sekali dengan laksa, ataupun dalam ulam kerabu, nasi kerabu pun diguna juga bunga kantan ni yang punya warna merah tu lah yang biasa kita jumpa, ataupun dalam nasi goreng kerabu. Tapi jaranglah jumpa nasi goreng kerabu yang gunakan bunga kantan. Ataupun sebenarnya bunga kantan ni juga boleh dihiris halus, dimakan dengan budu, dijadikan ulam pun boleh juga, ataupun ditumbuk bersama dengan cili dijadikan sambal boleh. Tapi kali ini saya ingin berkongsi satu resepi yang simple, mudah, insya-Allah sedap, iaitu nasi goreng bunga kantan dan pucuk keledek. Dan satu lagi unik ni, nasi goreng saya ni menggunakan pucuk keledek. Pucuk ubi keledek yang biasa kita makan ubi dia tu, sebenarnya pucuk dia saya tanam keledek ni semata-mata untuk makan pucuk dia. Pucuk dia tu sedap, dia rasa lemak-lemak, macam lebih sedap daripada kangkung lah pucuk keledek ni. Dan selain boleh digoreng sebagai sayur, macam kita nak sayur air ke, kita nak sayur goreng biasa ke, boleh juga pucuk keledek ni dicelur dan dijadikan ulam, sangat sedap. Dan saya gunakan pucuk keledek yang saya tanam tu kat rumah, dan biasa saya suka buat nasi goreng. Jadi jom kita tengok macam mana cara-cara nak buat nasi goreng bunga kantan dan pucuk keledek. Jadi yang pertama sekali, bahan-bahannya macam biasalah, saya menggunakan semangkuk nasi, sukatan untuk semangkuk nasi, dan saya masukkan lauk untuk mendapatkan proteinnya. Saya gunakan telur dan juga ikan bilis. Dan untuk rasa pedas, saya gunakan cili. Biasalah bahan-bahan biasalah dalam nasi goreng, mesti ada cili dan ada bawang merah, bawang putih. Berapa biji, berapa ulas itu terpulang kepada selera masing-masing. Dan untuk rasa lagi sedap, saya menggunakan 2 batang serai. Dalam resepi saya ni saya gunakan 2 batang serai, dan pastinya 2 bahan utama kita itu bunga kantan. Tak kisahlah kalau ada yang merah je lah. Yang putih ni saya saja je supaya nampak unik, saya gunakan bunga kantan yang putih. Dan juga pucuk keledek. Pucuk keledek ni susah nak dapat di kedai. Susah sangat nak dapat di kedai. Jadi tanamlah, mudah saja nak tanam dia. Tanam dalam pasu pun boleh. Biasa kita beli ubi keledek, kita boleh ambil, potong sedikit ubi keledek tu dan kita letak saja kat dalam tanah. Boleh tanam dalam pasu ataupun kat tanah. Dalam pasu pun boleh. Dan dia mudah sangat untuk tumbuh keledek ni. Boleh ditanam dalam pasu, dijadikan hiasan pun boleh. Sambil-sambil jadi hiasan tu bolehlah ambil pucuk dia tu untuk cuba resepi nasi goreng saya ini. Dan cara-caranya bagaimana? Cara-cara untuk buat. Sebelum tu, bahan-bahan tadi tu, cili yang bawang tu saya tumbuk kasar menggunakan lesung lah. Saya tak suka guna blender, sebab guna blender saya lebih suka guna cara tradisional ni, guna lesung, sebab saya rasa macam rasa dia tu lebih sedap. Dan serai tu saya mayang, potong halus. Begitu juga dengan bunga kantan, kita potong-potong halus macam kita nak buat kerabu, nak letak dalam nasi kerabu ataupun nak makan dengan laksa. Kemudian sama juga pucuk keledek tu kita potonglah macam biasa, potong halus. Dan cara-cara nak masak dia, pertama sekali
bilis tu, ikan bilis kita goreng terlebih dahulu sehingga dia garing. Kemudian kita ketepikan dan menggunakan minyak sama yang kita goreng ikan bilis tadi. Setelah kita ketepikan sekejap ikan bilis, kita tumis bawang, cili dan serai yang ditumbuk tadi tu, dan serai yang dimayang tadi tu kita tumis sehingga naik bau lah macam biasa, dan memang wangi sangat lah dengan campuran bawang, serai ini dan cili ini akan rasa wangi. Kemudian bila dah naik bau, kita masukkan pucuk ubi keledek tadi. Kenapa saya masukkan pucuk ubi keledek awal? Biasa sayur kita masuk di hujung-hujung sebab batang pucuk keledek ni dia keras sikit. Jadi nak bagi dia empuk makan masa sikit. Jadi kita kena masukkan pucuk keledek ni di awal lagi. Kemudian bila dah empuk, kita rasa macam dah masak dah sayur kita tadi, kita pecahkan sebiji telur, biarkan sekejap telur tadi tu biar dia masak, sebab kita nak bagi dia berketul-ketul macam apa ni, macam telur tu kan, telur omelet tu, biar dia kasar-kasar, barulah rasa sedap sikit nasi kita tu. Dan bila dah telur tu dah masak, kita kacau dia, bagi dia hancur dalam sayur dan bawang kita tadi. Kemudian akhir sekali barulah kita masukkan nasi, ikan bilis dan juga bunga kantan, dan kita gaul lah sampai naik bau bunga kantan tu wangi sangat. Dan bolehlah siap, simple saja, ringkas, sedap insya-Allah, dan siaplah kita punya nasi goreng bunga kantan, ikan bilis. Dan garam tadi tu kita cuma kita letak sedikit garam saja di kalau sebab ikan bilis tu dah cukup masin. Kalau rasa kurang masin ikan bilis tu, barulah kita tambah sedikit garam. Ya, jadi itu sajalah resepi yang saya hendak kongsikan. Saya suka goreng nasi letak sayur-sayuran sebab untuk biar seimbang lah kita punya makanan ni, mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Suku-suku separuh, kalau goreng nasi tu jangan goreng kosong, biar ada lauk, ada sayur. Dan boleh juga penonton kat luar untuk gantikan lauk tu, selain letakkan telur dengan ikan bilis, letak ayam pun boleh, ataupun nak letak seafood pun boleh, ikut selera masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.